kan dia menyatakan what are the skills that we want to look into for the kids yang kita kata okay, dia dah boleh dah form, he already have the letter perceptions. So the first thing that we want to see is the child able to recognize the form. It's not like you tulis ke dia tulis, macam kita cakap okay ni huruf apa, so dia tahu form macam ni adalah huruf D, so bentuk macam ni adalah huruf Z. And also the child macam previously forms the stroke is notice the likeliness and differences of each letter. And dia boleh infer movement to be formed to the form that needs to be produced. If you go to, kalau you tengoklah mana-mana dekat internet ke buku ke, each of the letters tu dia ada step 1, 2, 3. So that's the things yang kita cakap infer the movement lah. Dia tahu step 1, step 2, step 3 untuk form 1A tu. Dia tahu kalau nak buat uppercase B, okay aku kena start dengan garis dulu. That's the step 1. Second step is the circle dekat half semicircle kita panggil. Maksudnya dia ada dia punya step by step for each letter. So the kids kena dah hafal lah benda tu untuk menulis, untuk form a letter. And then the child is able to accurately describe of things they see. The things that I understand from this statement is like apa yang dia tulis tu dia faham. Contoh kalau kita dah start ajar dia untuk words, so dia tahu M-A-M-A, oh mama, that's a mother. Itu panggil, that's about dia punya mother contoh. Able to accurately describe bila kita tanya and so on lah. Okay, lepas tu observation by child on his so this yang kuning ni adalah dia kita kata oh budak ni dah ada letter perceptions. Then how do we see dia ada? So the things that we can do with the child, kita observe the child, kita buat direct observations by demonstration. The first time yang kita nak introduce the letters to the child, teachers kena duduk sebelah, introduce letters by letters. Letters by letters ni pun kita orang ada highlightkan mana dulu nak start, mana lagi mudah. Because I would see the kids kalau dia susah, benda tu susah kan, dia orang attempt to avoid. So you maybe kena macam gariskan yang mana letter lagi mudah untuk dia buat after dia dah boleh have a good pre-writing skills lah. So the first thing that we can do to observe the letter perceptions punya skills adalah kita buat observation directly on the child. It was suggested that kita pakai model yang sama, hand domain yang sama. Macam kalau budak tu menganan, model dia pun menganan. So budak, contohlah kan, the first time tu, teacher tu dah tulis A macam tu, okay budak tu tengok and then he try to copy. And then the next step, kita self-corrections. Kita akan suruh dia aware, apa beza A teacher dengan A awak? In early attempt, because kita akan create more like, bila kita bagi new skills, we want the child to daripada awal lagi understand what he needs to do, apa yang dia kena aware. And also the child ability to recognize letter not in alphabetical order. Saya tahu some of kita train budak A sampai Z kan. And then some people say, okay anak saya tahu A sampai Z. Cuba you ambil satu huruf tu tanpa alphabetical, boleh kat dia recognize benda tu? And sebenarnya it's not necessary untuk kita train letters tu A sampai Z ikut turutan, sebab kita pun menulis, membaca, kita tak ada A, Z ke CD ke, kita ada gabungan of the letters. And also for the early stage of handwriting instructions, kalau macam budak tu dah boleh form letters very legibly, so you dah boleh start untuk buat dalam meaningful unit such as dia punya nama, dia punya panggilan mama, papa, kakak, adik ataupun nama dia orang lah, just untuk keep it more meaningful for them untuk participate lah. Okay, next. Okay, this is I got like 1, 2, 3 tips yang the author also highlighted. Is very, sebab saya buat dengan kanak-kanak yang menulis juga, so macam a bit happy lah jumpa-jumpa benda-benda ni untuk share. So if you want to train untuk introduce letter sahaja, they got a list already daripada huruf mana yang paling senang. So this one you boleh refer untuk you mengajar lah, macam start daripada I, O, L, O, H, D. Macam tu, dia dah list out this the most simplified forms kepada yang paling susah. Macam tu. And then the next tip is kita pakai standard form of manuscript. Maksud dia kalau standard A yang saya cakap tadi, infer movement ikut step, so semua kena pakai yang tu. You tak boleh macam suddenly tukar font ke, maksudnya pakai bentuk-bentuk yang lain untuk bentuk, kena sama, lepas tu kena standard form.
after dia dah understand, dia dah grasp the patterns of standard form tu, barulah you nak buat cursive ke, you nak buat anything else yang maksudnya variety patterns lah. And we use online paper first because kita nak promote the participations dia untuk, kan dia asalkan dia drawing dulu. So bila kita macam nak introduce untuk shapes ke, letters ke, we use the same paper, online paper first. Bila budak tu macam kita dah train untuk menulis and then dia dah boleh tulis dengan macam same size, same height, and then you boleh proceed kepada line paper. Line paper pun tidaklah secanggih kita yang menggunakan kertas kerajaan yang kecil-kecil je. So dia, sebab budak akan cepat, because they will be more able to write on a white leaden paper compared to adult punya paper. Macam tu. And then the other issues yang being highlighted by the author adalah reversal ataupun tulis terbalik ataupun bahasa dia mirror image ke mirror error, saya dengar daripada special education teacher. So sometimes bila kita introduce letters dekat budak tu terbalik. Sepatutnya huruf tu pandang sana, dia tulis pandang sini. So sometimes it mentions that it can occur frequently at the initial stage of handwriting but will disappear when the children matured. Matured tu maksudnya dia punya handwriting skills lah. I often have parents datang with a concern, oh anak saya tulis terbalik lah teacher. I will ask, berapa kali, baru lagi ke mengajar dia? Is it baru you ajar dia and berapa dah banyak repetitions ke, and have you correct him on the spot, dah bagi awareness ke dia buat kesilapan ni? So kalau macam parents cakap, oh baru seminggu, and then dia tak boleh lagi macam semua yang saya sebut 3 tadi tu dia tak buat pun dengan anak dia, then I will say okay, maybe your child baru je nak belajar ni and he's getting confused. Mirror image is said to mirror image yang terbalik, tulisan terbalik ni dia usually akan hilang by the age of 6 or 7. Ikut dengan repetitions of training dengan budak tu. And the teacher can assist the child to see the different directions. So bila kita nampak budak ni tulis terbalik, teachers ataupun parents kena terus assist the child untuk see the different directions and repetitive practice with the letters, specific letters lah. So the child tu macam mana kita nak tolong dia adalah kita kena bantu dia untuk perceive the way the letters are formed, demonstrated on the spot and the same paper. So they list out that same letter yang selalu kanak-kanak terbalik adalah B, D, S dengan uppercase of N. And also it's recommended that we taught the child very carefully with special attentions, and at the end, at a correct beginning point of direction sequence are also multiple parts of letters lah. Sebab kalau kita tengok for me it's very like macam nice, very macam kita kata artsy lah juga bila you have the forms and then the child understand, okay, I boleh lukis vertical ni, I boleh tulis sama menegak, and then I just tulis lagi satu diagonal, I dah dapat V, W, Z macam tu. So the kids pun rasa, oh I got the skills by myself. Okay, next. Okay, about the letter perception versus DS, learning process, learning to form letters is a very, kalau saya kata tadi, the prerequisite skills from the author say is a very slow transition process. So for Down syndrome, dia lagi slow. Learning to form letters is a slow process for children with Down syndrome. I can say this is supported by diorang punya variety delay in most of the developmental punya parts lah. You can say like example, there's a developmental skills untuk hanya communications punya part. It says from the researcher, orang yang develop assessment tu, bahasa kanak-kanak ni paling lambat dia akan develop 6 tahun gap daripada typical skills. And usually dia punya bahasa is like, kalau budak, if the child is 5 years old, dia punya if Down syndrome punya children, dia punya age is 5 years old. Dia punya utterance, dia punya productions tu maybe macam umur 3 tahun. 3 tahun ni baru start untuk combine, belum lagi boleh bercerita. Kalau typical kids, diorang dah start boleh macam pumpang bercerita non-stop apa yang diorang buat satu hari dekat parents, dekat teacher ataupun bercakap banyak lah, kita kata talkative kan. But for the kids of DES ni, diorang punya perkembangan bahasa is like 3 years old. For me, any client yang I rasa perlukan speech, I would literally send to the speech first lah, because it says here that
if the learning and understanding is poor, example lah, you nak bagi simple instructions pun dekat dia, okay, ambil, simpan, contoh ambil tu pun dia tak boleh nak faham because dia punya language is very poor. Macam mana dia nak lagi susah challenge. That's why the complex perceptual skills tu is very hard for them. Is memang dia orang pun dalam bahasa dia orang agak lambat. Lepas tu kita nak ajar multiple skills pun is going to be very hard for them lah in terms of combining one step command, two step command, describing and so on. Banyak yang skill saya sebut tadi itu adalah prerequisite skills description untuk typical skills, and kita boleh nampak kalau kanak-kanak DS ni memang akan struggle sikit lah, so kita kena monitor from time to time. Okay, and then small vocabulary, difficulties putting words, problem retaining information for long enough to write it down. This is reported by Alton 2001. As I say just now, kalau vocab dia sikit, contoh kita kata bulat, dia contohlah kita kata garisan yang cross tu kan, dia tak tahu pun, okay, cuba lukis orang ke, cuba lukis cross, kalau bentuk pangkah kan, kalau dia tak tahu pun maksud pangkah tu apa, cross tu apa, macam mana kita nak train? Itu pun dah macam stuck kat situ. Kena bagi understanding, kena learning, okay, tahu bentuk ni apa, barulah dia boleh forms. And contohlah budak tu dah boleh macam dah boleh faham, dia dah ingat dah, okay, bentuk A, C, D semua tu, tapi bila macam kita nak go to a more higher level punya skills of producing on a paper, diorang ada isu pula nak retain information yang diorang nampak daripada sebelah ke near point copying ataupun far copying daripada whiteboard ataupun dictations. Dia kena dengar, proses, lepas tu tulis. Itu pun diorang ada masalah juga in terms of retaining the information untuk tulis. So kena like gradually monitor and try untuk kita help by time lah. Okay, so after like all of my team members that explain pasal small muscle development, pasal eye hand coordinations, pasal utensils, and me covering on the letter perceptions and forming the basic stroke. So kita pun macam macam susah je DS nak menulis. So diorang ni boleh menulis tak sebenarnya? Actually, I think it's depending on how early you start, how good are the foundations, because there's studies yang memang dah cover, okay, ada je budak yang boleh tulis 5 to 9 years old dah boleh able to copy and write single letters or familiar words, yang I would believe that they already go through repetitive punya training just to form these single letters or familiar words. Examples like dia orang punya nama. Okay, I think my part is already done. I will pass back the mic to Miss Atira. Thank you for your participation. Terima kasih kepada Cik Anis atas perkongsian beberapa prerequisite skill. Sekarang kita akan masuk kepada skill yang terakhir sebelum Encik Hafidin mengupas mengenai intervention dalam case study. Seterusnya, untuk kupasan yang lebih menarik, saya menjemput Encik Hafidin Mujahid bagi mengisi slot terakhir. Encik Hafidin, silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua. Before that, sebelum tu saya rasa unfortunately I have to switch off my camera because my connection is very unstable. Takut nanti voice ni dia akan sangkut-sangkut pula. Okay, sorry for that. Okay, next. Okay, now kita akan beralih kepada prerequisite skills ataupun kemahiran prasyarat sebelum kanak-kanak boleh melakukan aktiviti menulis. Okay, yang keenam ni, kemahiran prasyarat yang keenam adalah orientation to printed language. Okay, untuk kanak-kanak Down syndrome ni, dilaporkan kanak-kanak Down syndrome ni selain ada masalah untuk forming basic strokes, seperti circle dan lines, dan juga masalah berkaitan dengan letter perception, kanak-kanak Down syndrome juga dilaporkan menghadapi masalah untuk orientation to printed language. Okay, seterusnya. Okay, orientation to printed language ni adalah merupakan kemahiran prasyarat yang terakhir, yang keenam, yang last sekali. Okay, kemahiran orientation to printed language ni dia melibatkan kemahiran yang selari dengan kemahiran membaca. Okay,
Untuk orientation to printed language ni, dia melibatkan skills yang selari dengan kemahiran membaca. Yang pertama adalah untuk how to attend and orient to printed language. Yang kedua, how to organize one's exploratory investigation of printed forms. Lepas tu, bagaimana kanak-kanak itu boleh membezakan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Lepas tu, yang terakhir sekali, bagaimana kanak-kanak tu untuk visually analyze letters dan juga words. Okay. Sebelum tu, sekiranya kanak-kanak tersebut sudah mempunyai kesemua kemahiran mekanikal yang berkaitan dengan handwriting, okay. Tetapi kanak-kanak tersebut tidak mempunyai kemahiran ataupun orientation to printed language, kanak-kanak tersebut akan mempunyai kesukaran untuk memahami, they will not likely ada motivation untuk develop good handwriting skills in the future, okay. And then, okay, seterusnya, next. Okay, the main understanding melibatkan orientation to printed language ni, dia melibatkan the concept of text, okay, yang mana concept of text ni dia merujuk kepada kemahiran kanak-kanak tu untuk memahami bahawa teks yang dilihat mempunyai makna, mempunyai maksud. Okay. Contoh kalau kanak-kanak tersebut memegang buku, okay, buku tu mengandungi tulisan dan tulisan tu ada maksud yang di sebalik daripada tulisan printed words yang tertulis di atas buku tersebut. Okay. Kemudian the concept of book yang mana bagaimana kanak-kanak tersebut mengendalikan buku tersebut. Okay. For example, buku ni dia ada permukaan hadapan, kemudian dia ada permukaan belakang, lepas tu buku ni dia ada penulis dia macam tu. That is the concept of book lah. Okay. Kemudian the idea of directionality. The idea of directionality ni merujuk kepada sesuatu printed words ataupun printed letters tu, dia akan bermula daripada muka hadapan, kemudian dia akan berakhir pada muka belakang. Okay. Kemudian untuk kanak-kanak tersebut dia perlu mempunyai kemahiran juga yang mana untuk membelek buku tu. Bila nak membelek buku dia perlu belek daripada kiri ke kanan. Okay. Bukan kalau daripada belakang, kalau kanak-kanak tersebut tak ada kemahiran untuk membezakan muka hadapan dan muka belakang buku, ada kemungkinan kanak-kanak tersebut akan membelek buku daripada kanan ke kiri, yang mana kanak-kanak tersebut belek daripada muka belakang buku instead of daripada muka hadapan buku lah. Okay. Seterusnya the concept of top and bottom of a page, yang mana sesuatu buku ataupun sesuatu permukaan yang bertulis tu dia ada bahagian atas dan bahagian bawah, yang mana kita membaca ataupun menulis bermula daripada atas kemudian turun ke bawah macam tu. Okey. Okey, seterusnya untuk mechanical features. Okay, mechanical features ni melibatkan kemahiran yang for example spacing, okay, yang mana bila hendak menulis nanti terdapat jarak yang perlu dikekalkan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. So kanak-kanak perlu mempunyai kemahiran tersebut. Okay. Seterusnya mempunyai kemahiran untuk membezakan simbol, lepas tu nombor, huruf dan juga punctuation ataupun tanda macam noktah, koma, tanda soal, tanda seru macam tu. Okey. Dan juga kegunaan tanda baca seperti noktah, koma, dan juga bila kemahiran kanak-kanak tersebut juga perlu mempunyai kemahiran untuk membezakan bila waktunya untuk dia menggunakan huruf besar dan bila waktunya untuk dia menggunakan huruf kecil. Okay, for example, di permulaan ayat yang pertama sekali kanak-kanak tersebut perlu ada orientation, dia perlu tahu yang mana di permulaan perkataan tu dia perlu menggunakan huruf besar, kemudian disusuli dengan huruf yang seterusnya adalah huruf kecil. Okay, seterusnya adalah alphabet knowledge. Okay. Alphabet knowledge ni sangat penting, okay, yang mana alphabet knowledge ni dia melibatkan pengetahuan kanak-kanak tersebut untuk menamakan huruf. Okay, for example huruf A, kanak-kanak tahu yang ini bentuk ni adalah huruf A macam tu. Okay, lepas tu dia tahu susunan huruf tersebut from A to Z. So dia tahu yang selepas A ada huruf B, selepas huruf B ada huruf C dan
seterusnya. Okey, dan juga dia mengenal pasti antara huruf besar dan juga huruf kecil. Okey, seperti yang kita dapat tengok dekat contoh gambar di sebelah yang menunjukkan konsep of print. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini berkaitan dengan barriers ataupun halangan. Apa halangan-halangan untuk kita mewujudkan suatu persekitaran yang mesra menulis untuk kanak-kanak Down syndrome ataupun kanak-kanak biasa. Okey, antara halangan-halangan dia adalah adult misconception. Okey, kita sebagai orang dewasa ni kita selalu ada satu salah tanggapan terhadap kanak-kanak. For example, macam kalau kita ada kanak-kanak yang Down syndrome, kita selalu beranggapan yang okey, kanak-kanak ni dia memang tak ada kemahiran untuk menulis. So dia tidak boleh untuk menulis macam tu. Okey, tetapi sebenarnya masalah ni adalah masalah adult tu sendiri, yang mana adult tu dia tidak memahami konsep perkembangan kemahiran menulis tersebut ataupun developmental trajectory of handwriting. Okey. Ini adult misconception ni juga bila adult ni dia ada misconception macam ni, so ada chances yang kemungkinan adult tu dia tidak boleh nak bagi satu encouragement yang sepatutnya untuk kanak-kanak tersebut develop dia punya kemahiran prasyarat dia untuk menulis. Okey, yang seterusnya barriers yang kedua adalah access to strategies and materials. Okey, access to strategies and materials ni pun sangat penting juga. Okey, for example dekat sekolah selalunya bukan sahaja guru, kita sebagai terapis pun dan ibu bapa selalunya lebih fokus kepada untuk anak tersebut boleh membaca. Okey, selalu orang ibu bapa akan cakap, oh anak saya umur 3 tahun, anak saya umur 4-5 tahun dah boleh membaca. Okey, tapi dia tak emphasize pun untuk kanak-kanak tersebut untuk kemahiran menulis dia. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan access to strategies and materials ni yang mana ibu bapa lebih menekankan kepada untuk bagi materials untuk membolehkan kanak-kanak tersebut membaca, tapi dia tidak provide strategies ataupun materials untuk kanak-kanak tu develop dia punya kemahiran untuk menulis. Okey. Seterusnya barriers yang ketiga adalah understanding the importance of early literacy skills. Okey, ini melibatkan dengan alphabet knowledge macam yang saya dah terangkan tadi, concept of print yang mana orientation to printed language dengan dan juga oral language dan phonological awareness. Okey, untuk understanding of early literacy skills ni, dia importance untuk adult tu fokus dengan necessary building blocks in the earliest so that kanak-kanak tersebut dia akan develop skill yang diperlukan tu untuk prepare dia kepada bila dia dah pergi dekat kindergarten ataupun preschools nanti. Macam saya cakap tadi, skills tu antaranya alphabet knowledge dan juga orientation to printed language. Okay, next. Next. Okey, seterusnya saya akan kupas berkenaan dengan macam mana kita nak foster writing readiness. Okey, ini perlu diingatkan macam yang saya dah jelaskan tadi. Back to previous slide, how to foster writing readiness. Okay, how do we foster writing readiness? Okay, macam saya dah cakap tadi berkenaan dengan developmental trajectory of handwriting yang mana adult ni ada misconception. Okay, yang saya maksudkan lagi dengan lebih jelas ialah bila mana adult ni dia beranggapan bahawa untuk melatih kemahiran prasyarat untuk menulis ni dia bermula pada umur 3 tahun, 4 tahun baru orang dewasa ni ada awareness untuk mewujudkan kemahiran ataupun untuk melatih kemahiran tersebut, tapi tanggapan tu sebenarnya salah. Okey, yang mana kita sebagai adult kita patut foster writing readiness ni sewaktu kanak-kanak tersebut daripada bayi lagi. Okey, daripada bayi lagi. For example, kita ambil contoh yang paling mudah lah, yang the famous person in Malaysia yang mana Dr. Syed Muzaffar, kita nampak pendekatan dia
daripada anak dia bayi lagi, dia dah exposekan anak dia kepada printed language, dia dah mula bercakap dengan anak dia apa semua. Okay, for example kalau untuk infants, bagaimana untuk kita foster dia punya writing readiness adalah kita bercakap dengan kanak-kanak tersebut, kita membaca dengan kanak-kanak tersebut. Okay, daripada tu kanak-kanak tersebut akan dapat input auditory daripada kita. Okay, seterusnya untuk toddlers, okay. Pada peringkat toddler ni, kanak-kanak tersebut akan continue to build dia punya oral language skill melalui meaningful conversation dengan dia punya parents, dengan orang dewasa dia lah. Okay, apa yang orang dewasa boleh buat adalah dengan melakukan rutin shared reading. Okay, yang mana orang dewasa boleh membuat aktiviti membaca tu bersama-sama dengan anak dia. Okay. Kemudian pada preschoolers ataupun bila sebelum kanak-kanak tersebut masuk ke sekolah, okay, apa yang kita boleh buat untuk foster dia punya writing readiness adalah adults boleh provide aktiviti yang fokus kepada strengthening alphabet knowledge macam saya dah jelaskan sebelum tadi, phonological awareness, print awareness dan juga oral language skill sebagai sebahagian daripada dia punya kurikulum untuk menyediakan kanak-kanak tersebut untuk memasuki alam persekolahan kelak. Okay. Seterusnya untuk pada peringkat kindergarten, okay, apa yang boleh dibuat adalah untuk ini adalah masa yang sesuai untuk kita introduce guided instruction in lower level skills. Okay, untuk ini lower level skills ni dia merujuk kepada handwriting dan juga spelling lah. Okay. Seterusnya. Okey, ini macam yang saya dah jelaskan tadi untuk infant yang mana apa yang kita boleh buat untuk foster dia punya writing readiness. Yang pertama sekali kita boleh bercakap dengan kanak-kanak tersebut. Okey, lepas tu kita ada shared reading dengan kanak-kanak tersebut, kita membaca dengan kanak-kanak tersebut. And then kita kena provide a print-rich environment yang mana kita selalu akan, bila kita pergi kedai buku kan, kita selalu akan beli satu gambar-gambar macam dinosaur, lepas tu gambar-gambar huruf, okay. Kemudian kita akan lekat dekat dinding. So itu salah satu cara untuk kita provide a print-rich environment ataupun yang mana kita boleh beli satu macam puzzle yang besar yang macam dalam gambar tu yang ada huruf-huruf dekat dia yang kita boleh letakkan dekat lantai. Okay, kemudian kita boleh sambil berinteraksi dengan kanak-kanak tu di print rich environment dia, kita boleh point out kepada kanak-kanak tersebut, kita tunjuk yang ni huruf A, yang ni bentuk garis lurus, yang ni bentuk bulat, yang ni bentuk segitiga. Okay, so daripada infant lagi kita dah start exposekan kanak-kanak tersebut untuk foster dia punya writing readiness. Okay, seterusnya. Okay, untuk infant, okay, seperti yang dijelaskan oleh speaker-speaker sebelum ni, antara kemahiran prasyarat dia adalah fine motor development, okay, lepas tu bilateral hand coordination apa semua, yang itu semuanya dia berkaitan dengan the development of the muscle kanak-kanak tersebut, okay. Kanak-kanak ni dia daripada infant lagi, dia kena develop dia punya proximal stability ataupun dia punya core strength muscle, okay. Proximal stability ni for example dia punya neck control, lepas tu dia punya truncal control, okay. Kemudian kanak-kanak ni juga daripada infant lagi dia kena develop distal mobility. Distal mobility ni merujuk kepada dia punya kemahiran fine motor skill. Okay, yang merujuk kepada dia punya kemahiran tangan-tangan dia. Okay, antara aktiviti yang kita boleh guna untuk develop proximal stability ni antaranya ialah tummy time. Okay, kalau kita tengok dekat gambar tu, tummy time dia akan provide, kalau untuk neck dia akan strengthen neck muscle. Kalau untuk back dia akan bagi posture strength, lepas tu back strength. Okay, lepas tu dekat arms dia akan develop, bila kanak-kanak tersebut buat dalam position tummy time, kita akan at the same time kita akan strengthen dia punya hand dengan arm muscle dia secara tidak langsung lah. Okay. Next. Okay, seterusnya antara aktiviti yang kita boleh buat lagi untuk develop dia punya distal mobility
Antaranya adalah banging activity. Okey, kenapa banging activity? Macam mana banging activity ni boleh develop dia punya distal mobility? Okey, cara dia adalah dengan bila kanak-kanak banging ataupun for example kita ambil contoh lah musical instrument. Okey, bila dia banging, dia perlu menggerakkan kedua-dua belah tangan dia. So in order dia untuk gerakkan kedua-dua belah tangan dia perlu lift up the musical instrument. Okey, so from there kanak-kanak tersebut akan develop dia punya arm dan juga dia punya hand muscle strength tu. Okay. Selain tu boleh juga untuk buat bubble play. Bila bubble play ni dia very interaktif. Yang mana bila ada bubble-bubble tu kanak-kanak tu tangan dia try to catch the bubble. Okay. Dia akan raise up dia punya tangan untuk catch the bubble. Kemudian stacking activities, for example ring ataupun blocks ataupun cups, susun-susun rings, blocks seperti Lego ataupun cawan macam tu. Okay, kemudian placing objects in slots. For example, kalau macam ada tin-tin yang dah tak guna, kita boleh lubangkan dekat bahagian atas penutup dia tu. Lepas tu kita boleh jadikan ia satu aktiviti dengan infant tu, yang mana seperti dalam gambar tu kita tunjukkan kita boleh gunakan ice cream stick untuk buat sorting in a can activity ni. Okay. Kemudian seterusnya okey, seterusnya untuk toddlers. Okey, pada peringkat toddlers dia akan continue untuk build dia punya oral language skills melalui meaningful conversation dengan adults ataupun dengan parents dia. Okey, apa yang kita boleh buat untuk foster dia punya writing readiness pada peringkat toddlers adalah dengan menggunakan aktiviti puzzles, stringing activities, okay, activities beats, tapi kena adult supervision lah sebab takut nanti, sebab kanak-kanak ni dah ada tendensi untuk whatever dia pegang dengan tangan dia nak masukkan dalam mulut. So kena ada adult supervision bila buat aktiviti stringing activities ni lah, okay. Kemudian paper activities, for example koyakkan kertas dengan menggunakan tangan, kemudian daripada kertas yang dikoyak tu kita boleh buat aktiviti collage, okay. Kemudian strengthening activities untuk kita develop dia punya muscle hand dengan dia punya arm muscle. Okay, kita boleh buat aktiviti spray bottle. Okay, for example kalau dalam aktiviti seharian, for example ibu bapa yang ada tanam bunga, okay, kita boleh bagi spray bottle untuk kanak-kanak tersebut siram bunga macam tu. Okay, lepas tu picture hanging with cloth pins ni untuk kita develop dia punya muscle dekat jari-jari dia, okey. Seterusnya okey, sewaktu toddlers ni dia dah motor skill dia dah advance, okey, dia akan begin to explore kita dah boleh start exposekan kanak-kanak toddlers ni dengan writing instrument seperti thick crayons, okey, ataupun guna chalk, okey. Lepas tu sewaktu toddlers ni jugalah kita dah boleh startkan aktiviti untuk developkan kanak-kanak tersebut punya hand dominance. Okay, tetapi hand dominance ni kita sebagai adult kita tak boleh force kanak-kanak tersebut. Okay, kita just perlu encourage sahaja. Adults dia kena selalu aware. Dia kena selalu aware untuk tengok which hand left or right yang kanak-kanak ni akan prefer untuk gunakan bila dia melakukan sesuatu aktiviti. Okay, untuk hand dominance ni perlu noted jugalah pada peringkat toddlers ni kanak-kanak ni kita akan nampak kanak-kanak dia akan jadi ambidextrous. Yang mana ambidextrous ni kanak-kanak tersebut kita susah nak differentiate sama ada dia hand dominance dia hand preference dia sebelah kiri ke atau sebelah kanan, sebab kanak-kanak tersebut bila dia ambidextrous dia boleh gunakan kedua-dua belah tangan. So pada peringkat toddlers ni kita tak perlu risau lagi untuk masalah tersebut, okey. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut kenapa. Okey, lepas tu pada peringkat toddlers ni kita boleh start untuk bagi kanak-kanak tu untuk write with their fingers. Okey, sebelum pada peringkat toddlers ni kita tak boleh terus bagi kanak-kanak tersebut pegang pensel. Okey, kita perlu expose dulu dia dengan menggunakan jari dia so that dia boleh visualize macam mana bentuk-bentuk letters menggunakan jari dia. So dia ada sensory input sekali. Okey.
Kemudian kita boleh provide a vertical surface seperti chalkboard untuk promote stable posture. Okay, macam dalam gambar tu, kita bagi satu partition wall dekat rumah untuk kanak-kanak tersebut dia boleh menconteng. So bila dia melakukan aktiviti scribbling tu, kanak-kanak tersebut akan melakukan dalam aktiviti berdiri. So bila dia berdiri, at the same time dia akan develop dia punya postural control dan juga dia punya core muscle dia. Okay. And then seterusnya untuk alternate position during writing activities. Kita mostly kita tend to melakukan tabletop activity. Okay, tabletop activity is good untuk promote dia punya attention, tapi selain tu kita kena provide variety. Bila kita melakukan aktiviti untuk meningkatkan kemahiran prasyarat untuk menulis ni, kita boleh lakukan aktiviti tersebut dalam kanak-kanak dalam kedudukan duduk bersila, dalam kedudukan kanak-kanak tersebut baring, dalam kedudukan kanak-kanak tersebut berdiri. Okay, pelbagai alternate positions ni dia akan enhance dia punya core strength ataupun dia punya muscle. Okay. Seterusnya untuk encourage a comfortable grip when using writing instrument. Okay. Next. Okay, untuk peringkat preschool, okay, apa yang adult, kita sebagai adult boleh buat untuk for example untuk foster writing readiness untuk kanak-kanak DS ataupun typical children adalah kita fokus untuk strengthening dia punya alphabet knowledge, phonological awareness, print awareness dan juga oral language skills. Seperti yang saya dah jelaskan sebelum ni, kita boleh provide ample opportunity. Kita bagi banyak-banyak peluang untuk kanak-kanak tersebut untuk melakukan aktiviti, for example scribbles, okay, forming basic strokes, okay. Kemudian providing writing materials in various centers and places in the home. Macam saya dah cakap tadi lah, antara barriers untuk foster writing readiness ni adalah bila ibu bapa tersebut dia tidak provide adequate ataupun enough writing materials untuk encourage kanak-kanak tersebut develop dia punya prerequisite skills of handwriting tersebut. Okay, encouraging all forms of emergent writing, for example drawing, scribbles, letter-like forms dan juga invented spelling. Okay, lagi satu untuk kita provide large blank paper to give children plenty of room to participate in ataupun practice in forming letters. Selain daripada menggunakan wall partition dekat rumah, kita juga boleh gunakan satu kertas mahjong putih, okay, kita boleh lekatkan dekat dinding. So bagi je kanak-kanak tersebut lakukan aktiviti tu dekat dekat paper mahjong putih tu dalam kedudukan berdiri pun boleh. Okay, seterusnya. Okay, untuk kindergarten, okay, apa yang adult boleh buat adalah kita jangan terus ada kajian mengatakan research does not support using a repetitive worksheet or line paper to introduce kindergarten to handwriting. Okay, yang mana kajian ni mengatakan kita tak boleh terus expose kanak-kanak tersebut untuk menggunakan worksheet paper, worksheet activity ataupun line paper untuk dia practice menulis. Okay, sebab kanak-kanak ni dia belum ada lagi skill tersebut. Okay, apa yang adult boleh buat adalah untuk provide stroke by stroke demonstration yang mana adult tu akan demonstrate. For example, dia akan buat forms tu, for example aktiviti yang kita boleh buat adalah finger pen, okay, finger pen yang mana kita boleh adult dia akan demo macam mana nak form letters, okay. Nak form letters, dia punya sambil adult tu form letters, dia akan demo dan juga dia akan bagi verbal input. For example, nak buat huruf A, okay, dia macam ni, daripada titik ni kena naik ke atas, macam tu turun ke bawah. Dia kena ada direction sekali bila dia cakap how to form the letters, okay. Kemudian introduce letter systematically, okay. Okey, kemudian
kita gunakan spatial dan juga temporal vocabulary. Okey, yang ni nanti saya akan jelaskan dekat intervention untuk letter formation nanti yang mana kita gunakan direction. For example, top, up, bottom, and down. Macam mana kita nak form satu-satu letters tu. Okey, next. Okey, seterusnya kita beralih kepada intervention to facilitate small muscle development. Okey. Okey, untuk intervention to facilitate small muscle development ni, okey, kita perlu a child needs to, kanak-kanak ni dia perlu mempunyai suatu kemahiran yang well developed hand use, lepas tu kemahiran menggenggam pensel, lepas tu dan juga kemahiran motor halus dia. Okey, selain tu kanak-kanak juga perlu establish dia punya hand laterality. Hand laterality ni merujuk kepada hand dominance ataupun hand preference. Okey. Lepas tu untuk pencil grip, okay, kanak-kanak should be able to use a static ataupun dynamic tripod grabs for writing. Okay, ini kita untuk yang ni kita patut check sama ada kanak-kanak tersebut boleh tak dia grabs objek menggunakan dia punya thumb, kemudian dia punya index finger dan juga dia punya middle finger in tripod dynamic tripod position. Okay. Tetapi untuk hand grabs ni, okay, kita tak boleh nak force kanak-kanak tersebut untuk menggunakan dynamic tripod, okay, sebab kita tak boleh nak mengatakan selain daripada dynamic tripods ni, cara pegang yang lain tu adalah salah except yang primitive reflex lah. Primitive reflex memang not encourage untuk kanak-kanak lah, sebab itu selalunya skill tu dia pada peringkat awal sahaja. Okay. Untuk yang hand grabs ni selalunya static tripods ni dia akan emerge pada peringkat umur kanak-kanak tersebut dalam lingkungan umur 3 tahun dan 4 tahun. Kanak-kanak tersebut dia akan hold the pencil in a static tripod grabs. Okay. Kemudian pada peringkat umur 4 hingga 6 tahun tu baru kanak-kanak tersebut akan beralih kepada dynamic tripod grabs. Okay. Selain tu kita perlu juga identify kenapa kanak-kanak tersebut dia tidak boleh nak hold pencil tu dalam position dynamic tripods. Okey, antara yang kita boleh ambil maklum antaranya berkemungkinan dia tak boleh nak buat dalam tripod position disebabkan oleh muscle weakness, kemudian joint laxity ataupun kemudian poor sensory feedback ataupun lack experience of writing tools. So kita kena ambil maklum dengan perkara-perkara ni lah untuk kita cari tahu kenapa kanak-kanak tersebut tidak boleh develop dia punya dynamic tripod pencil grip. Okay. Kemudian seterusnya, okay, macam yang kawan saya dah jelaskan sebelum tadi, speaker pertama, untuk small muscle development ni dia sangat berkaitan dengan kita punya fine motor skill. Okay, we can say that the term was used interchangeably lah antara small muscle development ni dengan fine motor skill. Okay. Okay, seperti yang tengok dalam slide ni, ini adalah intervention untuk kita facilitate dia punya hand preference, okay? Untuk facilitate dia punya hand preference yang mana lagi satu, sebelum tu saya pergi kepada chat box, saya ada nampak satu soalan tadi berkenaan dengan hand preference. Okay, soalan dia, I have a question. I have met a few students who has not yet discovered their dominant hand. They will switch hands frequently when performing tasks such as cutting and tracing. How to help child in identifying their dominant hand? Okay. Untuk soalan ni, okay, bagaimana kita nak bantu ataupun bagaimana kita nak menolong kanak-kanak tersebut untuk identify dia punya dominant hand? Okay. Untuk dominant hand ni selalunya dia akan kanak-kanak yang tak boleh nak develop dominant hand ni selalunya dia akan ada masalah
lack of strength dekat dia punya tangan dia ataupun dia tidak ada kemahiran ataupun skill untuk crossing the midline. Okay. So kanak-kanak ni bila dia tak ada hand dominance ni dia akan continue untuk switching hand. Okay, apa yang kita boleh buat untuk encourage kanak-kanak tersebut develop dia punya dominant hand, kita tak boleh force. Okay, apa yang kita boleh buat adalah untuk sentiasa menggalakkan kanak-kanak tersebut untuk menggunakan dia punya which hand yang dia prefer. Okay, for example, kalau kita nak buat aktiviti menggunting, for example, kita nak buat aktiviti menggunting kan, kita akan bagi gunting tu dekat kanak-kanak tersebut. If they choose to use dia punya right hand, okay, kita encourage dia untuk menggunakan tangan kanan tersebut untuk memegang gunting tu. Okay. Kemudian tangan kiri pula akan bertindak sebagai stabilizer. So kita boleh remind kanak-kanak tersebut yang mana tangan kanan dia is a doing hand while dia punya left hand is dia punya helping hand, macam tu. Lagi satu, for example, dalam aktiviti seharian, apa yang kita boleh buat untuk foster, untuk develop hand dominance ni ataupun hand preference, yang mana bila buat aktiviti seharian, for example, bila kita dah observe kanak-kanak tersebut, dia banyak menggunakan tangan kanan dia. So, kita akan selalu encourage dia, for example, kalau nak buat nak gosok gigi, kita akan bagi toothbrush tu dekat dia punya tangan kanan dia. Okay. Lagi satu, okay, tak ada. Okay, next. Okay, ini aktiviti untuk facilitate small muscle development. Okay, antara aktiviti yang kita boleh buat adalah lacing or threading activities, kemudian menggunakan tweezers or tongs to pick up small objects. Yang ini untuk kita develop intrinsic muscle of the hand kanak-kanak tersebut. Okay, muscle dekat jari-jari dia. Kemudian kita juga boleh menggunakan craft activities, okay, seperti collage, paper mash, gluing dan juga cutting. Okay, lepas tu ini kita boleh gunakan felt tips dan juga crayons that are thicker and shorter. Okay, ada study found that bila kanak-kanak menggunakan pensel yang pendek, kanak-kanak tersebut boleh menulis dengan lebih baik berbanding bila kanak-kanak tersebut menggunakan pensel yang panjang. Okay. Lagi satu, bila kanak-kanak menggunakan felt tips, kanak-kanak tersebut boleh menulis, bila kanak-kanak menggunakan felt tips ataupun ballpoint pen, kanak-kanak boleh menulis dengan lebih baik berbanding bila kanak-kanak tu menggunakan pensel. Okay. Saya rasa the theories behind this adalah bila menggunakan felt tip ni ataupun ballpoint pen, kanak-kanak tersebut dia boleh, the fluidity of the writing task tu dia lebih smooth berbanding bila guna pensel, dia akan lebih kesat pergerakan tu. Okay. Seterusnya untuk kanak-kanak yang ada masalah untuk develop dynamic pencil grip, kita boleh gunakan molded pencil grip untuk help the child to position their fingers on the pencil. Okay. Kemudian seterusnya, okay, ini intervention untuk facilitate small muscle development juga. Okay, ini berkaitan dengan bilateral arm ataupun hand use. Okay, dia sama ada symmetrical ataupun asymmetrical. Symmetrical ni merujuk kepada apabila kanak-kanak tu menggunakan kedua-dua belah tangan dia untuk melakukan sesuatu aktiviti tu. Okay, bilateral arm and hand use ni dia sangat penting untuk sesuatu kanak-kanak tu melakukan aktiviti tu so that aktiviti tu is a coordinated movement. Okay. Lagi satu untuk yang asymmetrical ni, okay, kanak-kanak ni dia menggunakan kedua-dua tangan dia juga, tetapi dia ada doing hand dan juga helping hand. Ya, ini merujuk kepada asymmetrical lah. For example, bila melakukan aktiviti scissoring activity, the doing hand is dia punya, for example, kalau kanak-kanak tu dominant hand dia is the right hand, so dia punya doing hand is dia punya right hand, while dia punya left hand is dia punya helping hand untuk stabilizing the paper. Okay. Kalau kita tengok dekat gambar ni, dia ada for loop scissors dan juga Fisker scissor. Okay.
Untuk yang follow-up scissor ni, kelebihan dia adalah dia akan provide more stability apabila kanak-kanak tu melakukan aktiviti menggunting, okay? Yang mana dia akan correctly place the child fingers dekat scissor handle tu lah, okay? Lagi satu yang Fiska scissor ni dia akan provide large finger loop untuk support appropriate cutting grips. Lagi satu, kelebihan Fiska scissor ni dia boleh digunakan untuk kanak-kanak yang left-handed, okay? Selalu kita akan ada masalah bila kanak-kanak left-handed tu dia nak menggunakan gunting ni. So option yang kita boleh bagi untuk intervention dia adalah untuk introduce Fiska scissor, okay? Seterusnya. Okay, seterusnya adalah intervention untuk facilitate eye-hand coordination. Okay, next. Okay, intervention untuk eye-hand coordination ni, mana-mana aktiviti manipulatif, okay, yang menggunakan utensils adalah aktiviti yang boleh develop eye-hand coordination ataupun kemahiran mata dan kemahiran koordinasi tangan dan mata. Okay. Kemahiran eye-hand coordination ni dia juga related dengan kemahiran yang sebelum ni tadi iaitu small muscle development. Okay. Antara intervention yang kita boleh buat untuk develop eye-hand coordination skills untuk kanak-kanak DS ataupun kanak-kanak typical children antaranya adalah numerous paper-oriented tasks. Okay. For example, kita tengok dalam gambar tu, kemudian boleh buat juga maze activity, okay, yang mana dia perlu buat dia perlu follow the buat garisan tapi tidak boleh keluar daripada lines yang dah provided tu lah. Okay, lagi satu untuk ni sekadar just tambahan lah, copying is more effective than tracing. Saya rasa yang ni pun speaker ketiga tadi dah jelaskan lah. Okay, seterusnya. Seterusnya adalah intervention to facilitate holding utensils ataupun tools, okay. Ini sangat penting untuk kanak-kanak ni dia develop dia punya kemahiran untuk memegang tools dengan betul, okay. Sebab bila kanak-kanak ni daripada dia from dia toddlers lagi, bila dia dah pegang tools tu dengan cara yang salah, agak sukar untuk kita break the habit nanti bila kanak-kanak tersebut dah meningkat besar lah. Okay, sebab dia dah terbiasa dengan cara yang salah tu, okay. Antara kita punya intervention tu facilitate holding utensils ataupun tools ni, antaranya kita boleh buat sand play, okay. Yang mana kalau kita dapat tengok bila kita introduce sand play ni dengan kanak-kanak tersebut dia boleh untuk menggunakan dia akan menggunakan pelbagai tools sewaktu sampel tu. For example, dia akan menggunakan scoop, okay, dan juga peralatan-peralatan lain lah. Okay, kemudian involve kanak-kanak ni dalam aktiviti dekat kitchen. For example, parents boleh involvekan kanak-kanak Down syndrome ni ataupun kanak-kanak biasa untuk involve dalam melakukan aktiviti kitchen. For example, nak buat kuih, okay, bagi kanak-kanak tersebut chances untuk menggunakan utensils, okay, sewaktu membuat aktiviti kitchen tersebut, okay. Lagi satu, ada study found that there is no particular advantage bila kita introduce kanak-kanak yang ada kanak-kanak dengan large child size pencil. Okay, in fact ada kanak-kanak yang boleh menulis dengan lebih baik bila menggunakan pensel yang saiz seorang dewasa. So dia tak perlukan large child size pensel pun. Pensel yang saiz orang dewasa pun dah boleh untuk membolehkan kanak-kanak tersebut untuk menulis dengan baik. Okay. Macam saya dah cakap tadi juga, ada evidence yang mengatakan kanak-kanak akan menulis dengan lebih baik bila dia menggunakan felt tip dan juga ballpoint pen rather than dia menggunakan pensel biasa saja. Okay, next. Okay, ability to cross midline. Okay, macam saya dah jelaskan tadi lah, ability to cross midline ni dia berkaitan dengan hand dominance, dia berkaitan dengan masalah hand switching. Okay, bila kanak-kanak ni dia tidak ada ability untuk cross midline, kanak-kanak tu dia akan berterusan ada masalah hand switching. Okay, antara intervention yang kita boleh buat untuk facilitate ability to cross midline ni, antaranya adalah
encourage kanak-kanak tu untuk use dia punya dominant hand dan juga to cross dia punya midline untuk pick up the object. For example, kanak-kanak tu dia punya dominant hand dia adalah sebelah kanan. Okay, for example, kita involvekan kanak-kanak tu dalam aktiviti drawing, okay. Kita akan drawkan a figure of 8 yang besar dekat satu paper yang besar. Kemudian kita boleh bagi arahan dekat kanak-kanak tu untuk melakukan aktiviti mewarna figure of 8 tu. So kanak-kanak tu daripada dominant hand dia sebelah kanan, dia akan cross the midline untuk mewarnakan figure of 8 yang dekat sebelah kiri macam tu. Okay, seterusnya. Okay, ini yang macam saya dah jelaskan tadi. Cross midline ni dia adalah actually dia ada satu virtual line lah dekat kita punya body ni yang dekat bahagian tengah yang membezakan antara kita punya left and right lah. So kalau kanak-kanak tu dia tak ada dia punya ability to cross midline ni, kanak-kanak tu akan berterusan ada masalah hand switching macam saya dah cakap tadi. Okay, next. Okay, ini macam yang saya dah terangkan tadi juga. Dia untuk intervention yang untuk kita facilitate dia punya holding utensils or tools ni, playing with kitchen utensils, sand play. Lepas tu kita gunakan yang kita just gunakan ordinary pencil instead of kita introducekan yang large size pencil. Okay, lepas tu kita boleh gunakan juga felt tip ataupun ballpoint pen. Okay, next. Seterusnya intervention untuk facilitate basic strokes. Okay, next. Okay, ini adalah seperti yang panel speaker ketiga dah terangkan tadi. Ini adalah 8 basic stroke ataupun yang mana kanak-kanak ni dia perlu menguasai foundation ni sebelum kanak-kanak tersebut boleh belajar untuk menulis huruf. Okay, sebab basic stroke ni lah adalah bentuk asas kepada yang membentuk kepada huruf-huruf nanti. Okay, seterusnya. Okay, intervention untuk kita facilitate basic strokes antaranya kita boleh menggunakan aktiviti yang mana finger painting with shaving cream. Okay, for example kita tengok yang gambar pertama tu. Okay, kita gunakan shaving cream. Okay, so kanak-kanak tu buat finger painting menggunakan tangan dia. Okay, selain daripada shaving cream pun kita boleh gunakan juga sand play pun kita boleh gunakan juga seperti gambar yang kedua. Okay, kemudian kita boleh providekan chalkboard untuk kanak-kanak untuk dia boleh scribble basic strokes. Okay, next. Kemudian intervention untuk facilitate letter perception. Okay, yang ini kanak-kanak ni dia perlu ada kemahiran untuk recognize form. Dia perlu tahu persamaan antara bentuk-bentuk huruf, lepas tu dan juga perbezaan antara bentuk-bentuk huruf dan apa pergerakan yang diperlukan untuk melakukan untuk kanak-kanak tersebut menghasilkan sesuatu huruf ni. Okay. Lepas tu untuk facilitate letter perception ni yang mana self correction ni sangat penting. Okay, bila kanak-kanak tu dah attempt untuk produce untuk menulis sesuatu letters, okay, selepas adult demonstration, okay, macam saya dah jelaskan sebelum ni kita akan menggunakan adult demonstration yang mana adult tu perlu bagi tahu kanak-kanak tersebut macam mana pergerakan nak menulis sesuatu huruf ni. Okay, selepas adult demonstration tu selesai, kanak-kanak tersebut akan attempt untuk produce the letters. Okay. Bila ada salah, kita kena terus bagi provide feedback untuk self correction kepada kanak-kanak tersebut. Okay. Kemudian adalah sangat penting, okay, untuk sehingga kanak-kanak pada peringkat umur kindergarten kita jangan introduce dulu line paper, okay. Untuk sehingga peringkat umur kindergarten kita boleh menggunakan unlined paper dahulu untuk membuat aktiviti pre-writing ni. Okay, next. Okay, selain tu kita boleh buat intervention ataupun letter grouping. Okay, for example anti-clockwise letter. Okay, apa yang dimaksudkan sebagai anti-clockwise letters ni, for example kita ambil huruf A.
huruf A, cuba masing-masing partisipan dalam ni, cuba you try buat huruf A di udara menggunakan you punya tangan. So pergerakan huruf A tu kita akan bermula daripada jam 12, kemudian pergerakan dia akan pergi ke jam 9, kemudian jam 6, kemudian turun pergi ke jam 3, kemudian jam 12 dan turun balik ke jam 6. So itu adalah pergerakan anti-clockwise. Okay. Sama juga dengan huruf C. Okay, kita bermula daripada jam 12, kemudian pergerakan tu akan menghala ke jam 9, kemudian pergi ke jam 6. Okay. Seterusnya untuk clockwise letter. Okay, untuk clockwise letter ni formation dia adalah kita boleh bagi tahu kanak-kanak tersebut direction dia adalah daripada kanan, dia clockwise letter. Okay, for example huruf B. Huruf B formation dia bermula pada titik atas garisan turun ke bawah, kemudian pergerakan tu dia akan pergi ke jam 3 macam tu. So dia daripada jam 12 pergi ke jam 3. So dia clockwise letter punya formation. Okay, kemudian straight letter seperti huruf I, huruf J, huruf L dan huruf T. Kemudian under arch letter, huruf U ataupun huruf Y, yang mana ini adalah semua mostly small letter, dia ada under arch letter lah. Okay, kemudian diagonal letters seperti huruf V, W, X, Y dan Z, dan juga curvy letter seperti huruf F dan juga S. Yang ini adalah intervention untuk kita groupingkan, so untuk memudahkan kanak-kanak tersebut untuk imagine macam mana dia nak form letters tu nanti. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya ini adalah intervention ni berdasarkan daripada intervention daripada Handwriting Without Tears oleh Olson. Okey, dia kalau mengikut intervention Handwriting Without Tears ni dia akan groupkan letter tu kepada 3 group. Yang pertama frog jump capitals, kemudian starting corner capitals dan juga center starters. Okey, next saya akan terangkan lagi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan frog jump capitals adalah kalau kita tengok dekat sini huruf F tu kita akan start dekat left corner with a big line daripada atas turun ke bawah, kemudian kita akan buat lagi satu garisan dekat atas. So kita nampak pergerakan tu seperti katak sedang melompat. Okey, so itulah merujuk kepada frog jump capitals. Okey, kemudian starting corner capitals, for example huruf H tu, okey, dia akan bermula daripada sudut sebelah kiri bahagian atas turun ke bawah. Okey, yang tu maksud dia starting corner capitals. Kemudian center starters, okey, for example kita ambil huruf C yang mana dia bermula pada titik tengah. Okey, sama juga dengan huruf O bermula daripada titik tengah. Okey. Next. Saya perasan tadi ada satu soalan, soalan tu dia bertanyakan yang mana dia boleh lakukan dahulu untuk ajar anak dia, sama ada untuk introduce capital letters dahulu ataupun small letters. Okey, kalau mengikut studies dia sarankan untuk introduce capital letter dahulu dan kemudian bila kanak-kanak tersebut dah master capital letter baru kita introduce small letters. Okey, kenapa kita perlu introduce capital letters dulu? Sebab capital letters ni, capital letters dia mudah untuk kanak-kanak tersebut bentuk huruf tu sebab dia melibatkan basic strokes tu. Dia basic stroke yang asas tu. Sebab bila kanak-kanak ni dia nak form small letters, dia lebih melibatkan kepada curvy, lepas tu curvy letters atau kemudian dia ada banyak menggunakan arch lah. So itu a bit difficult untuk kanak-kanak. So adalah baik kalau kita introduce capital letter dahulu. Okay. Saya harap saya menjawab soalan partisipan tu tadi. Okay, kemudian intervention to facilitate orientation to printed language. Okay, yang ini apa yang kita boleh buat adalah kita incorporate numerous language experience activity into early childhood curriculum. For example, macam saya cakap tadi lah, ibu bapa ni kita tend to provide kanak-kanak tersebut untuk facilitate dia punya reading, tapi kita tak provide pun materials untuk facilitate dia punya pre-writing skills ataupun handwriting skills ni. So apa yang ibu bapa boleh buat adalah provide a pre-enriched environment lah. For example, kita pergi next slide. For example, kita bagi kanak-kanak ni children bookshelf, okay, kemudian children mailbox. Kemudian kita boleh provide kabi,
Kabi ni yang mana kita akan melakukan labeling. So dekat labeling tu kanak-kanak tu dia ada nampak huruf-huruf apa semua macam tu. Okay, kemudian pre-enriched environment seperti kita tengok dalam gambar tu dia ada huruf-huruf yang very interaktif untuk kanak-kanak. Okay, next. Okay, kita macam dah nak habis. Okay, ini adalah untuk case study. Okay, case study untuk kanak-kanak DS ni. Okay. This is pseudonym Nur, kanak-kanak Nur berumur 5 tahun. Okay. Yang ni kita kalau boleh saya nak minta involvement daripada participants lah. Nanti kita boleh buat ini a bit of macam discussion antara kita sama-sama. So participant yang boleh nak bagi pendapat nanti boleh onkan mic untuk bagi pendapat lah. Okay. Nur is a 5-year-old female child. Okay, dia didiagnose ada Down syndrome. Okay, Nur ni dia ada masalah kesukaran dalam kemahiran motor kasar dan motor halus. Okay. Buat masa ni, Nur sedang menghadiri preschool program dekat satu private center, okay, yang mana pada masa yang sama juga dia sedang menerima rawatan daripada speech therapy, physical therapy dan juga occupational therapy. Okay. OT yang handlekan Nur ni, dia noted yang Nur ni ada low muscle tone. Okay, ini typical karakteristik untuk kanak-kanak Down syndrome lah, yang mana kanak-kanak Down syndrome ni dia ada masalah low muscle tone dan juga masalah central hypotonia macam yang kawan saya ada speaker pertama dah jelaskan sebelum ni. Okay. Selain daripada masalah low muscle tone ni, masalah low muscle tone ni dia contribute kepada masalah weakness in gross and fine motor skill. Okay. Kemudian selain daripada masalah low muscle tone ni juga, Nur juga ada masalah untuk completing a variety of school related activities seperti scissoring activity, colouring dan juga making collage. Okay. Tetapi despite menghadapi masalah low muscle tone dan juga kesukaran untuk melakukan school related activity seperti aktiviti menggunting, aktiviti mewarna dan juga making collage, Nur ni dia seorang active participant. Okay. Individu yang selalu interaksi dengan kanak-kanak Down syndrome ni, kita akan perasan yang kanak-kanak Down syndrome ni sangat seorang yang very macam mana nak cakap, very friendly. Mereka suka untuk berkawan. Okay, so it's not impossible untuk tengok kanak-kanak Down syndrome yang motivated untuk participate dalam aktiviti seperti Nur ni. Okay, so saya nak tanyakan kepada participant. Okay, apa prerequisite skills yang kita boleh identify yang Nur ni ada masalah berdasarkan 6 prerequisite skills yang speaker-speaker dah terangkan sebelum ni. Ini participants yang boleh jawab, boleh hidupkan mic lah. Anyone? Okay, saya rasa participant semua tengah busy buat kerja sambil dengar. Okay, tak apa. Okay, antara prerequisite skills dia yang berkemungkinan ada problems, antaranya ialah yang pertama small muscle development. Okay, so dia akan problem with small muscle development ni dia akan ada masalah nanti berkaitan dengan dia punya fine motor skills. Okay, yang mana small muscle development ni dia sangat interrelated dengan dia punya fine motor skill nanti. Okay, selain tu there is a probability yang Nur ni akan ada masalah in hand manipulation nanti. Okay, lagi satu ada juga probability untuk masalah untuk develop dia punya hand dominance disebabkan oleh low muscle tone tersebut. Okay. Okay, seterusnya kita pergi slide yang seterusnya. Okay, ini antara problems identification yang seperti yang saya dah jelaskan tadi, low muscle tone, poor fine motor skills, poor eye-hand coordination dan juga difficulty in holding utensils and tools. Okay, antara intervention yang kita boleh provide adalah multisensory activities seperti making letters out of different materials, drawing in centres. Aktiviti ni work better for younger children tapi kurang efektif lah untuk yang older children.
Okey, seterusnya fine motor activity lain seperti lacing, craft activities. Okey, untuk develop dia punya hand muscle tu kita boleh gunakan threading juga, lepas tu menggunakan tweezer. Okey. Itu antara semua aktiviti-aktiviti yang kita boleh incorporate lah untuk dalam dia punya intervention program. Okay, next. Okay, this is evidence based. Actually, quite limited evidence based jugalah untuk support intervention kepada kanak-kanak Down syndrome itu sendiri. Mostly intervention fokuskan kepada kanak-kanak, for example, on ASD condition ataupun kepada typical children itself, okay? Tetapi ada satu systematic review dan meta-analysis yang which is strong evidence untuk support fine motor skill development. Okay, kemudian ada juga yellow light evidence ataupun possibly effective evidence ni adalah sensory and motor intervention lah. Okay. Tetapi mostly intervention ni dia bukan untuk kanak-kanak Down syndrome lah, mostly dia untuk typical children. Macam saya cakap tadi lah, ada lagi knowledge gap yang address, kita ada knowledge gap lah untuk address intervention kepada kanak-kanak Down syndrome ni lagi. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya there is also a systematic review untuk OT punya intervention untuk handwriting skills untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Okay, antara intervention tersebut antaranya handwriting without tears macam saya dah jelaskan sebelum tadi. Kemudian specialized teaching and enhancement of performance skill for kindergarten, STEPS K. Lepas tu the size matter handwriting program dan juga direction handwriting skill development program. Okay, dia punya conclusion is tak ada lagi RCT study yang found untuk support atau intervention untuk handwriting skills ni untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Tetapi ada sedikit cahaya di situ yang mana OT intervention ni manage untuk increase kita punya targeted skills lah related to handwriting skills ni. Okay, seterusnya. Okay, ini saya akan bagi conclusion. Kita dah nak habis dah. Okay, mungkin moderator boleh letakkan link untuk feedback form dekat chat box untuk para peserta sebab kita dah sampai ke hujung sesi. Okay. Ini conclusion dia. Handwriting ni adalah merupakan kemahiran yang kompleks. Buat masa ni tidak ada lagi konsensus untuk yang the best intervention approach untuk address handwriting skills ni. The best evidence kita ada daripada systematic review boleh saya ringkaskan seperti berikut, yang mana short frequent session ataupun practice adalah lebih efektif berbanding longer session dan less frequent. Okay, yang mana for example 15 minit tu memadai tetapi dia perlu walaupun 15 minit tu kita anggap short tetapi dia perlulah frequent. Okay, yang mana kita memerlukan sekurang-kurangnya 20 session. Okay, untuk kita melihat hasil. Okay, kemudian sesi yang kurang daripada 2 kali dalam tempoh seminggu proven to be ineffective. Okay, then kemudian multi-sensory approach. Okay, seperti yang saya cakap tadi, yang kita incorporate sand play ataupun water play, itu sangat membantu untuk kanak-kanak ni untuk develop skills untuk making letters. Okay, next. Okay, seterusnya visual cues ataupun visual cues ni, for example untuk letter formation, for example macam saya cakap tadi, kita akan gunakan adult demonstration. Okay, selain tu visual cues dia, for example kalau untuk forming letters dekat atas kertas, kita boleh provide arrow dekat atas kertas tu, direction on how the letters are going to be produced. So dia ada arrow menunjukkan arah pergerakan yang kanak-kanak tersebut boleh follow. Okay, kemudian previous studies mengatakan tracing was not effective in improving handwriting. Kita banyak melihat yang mana printed, yang titik-titik kecil tu, for example yang huruf menggunakan titik-titik kecil yang perlu disambungkan. Okay, so it is not effective lah that tracing. So kita boleh instead kita boleh gunakan copying. Copying adalah lebih baik daripada tracing lah. Okay, kemudian legibility and letter formation, kita perlu usahakan dulu legibility dan juga letter formation sebelum kita usahakan untuk speed. Okay,
kanak-kanak tersebut boleh menulis dengan baik terlebih dahulu sebelum dia boleh menguasai kelajuan untuk menulis tu. Bila kita force kanak-kanak tersebut untuk menulis dengan lebih laju, so kanak-kanak tersebut there is a chances yang kanak-kanak tersebut tidak akan boleh menulis dengan lebih baik. So kita perlu encourage dulu kanak-kanak tersebut untuk dia punya handwriting legibility terdahulu sebelum kita work on dia punya handwriting speed lah. Okay. Next, I think kita dah habis. Okay. I think kita boleh play, saya rasa macam tak sempat lah untuk play Kahoot games. Okay, kita pergi last slide untuk partisipan untuk isikan feedback form. Okay. Okay, para hadirin diingatkan untuk mengimbas kod QR untuk mendapatkan CJ dan borang maklum balas. Boleh juga isi pautan borang maklum balas yang disediakan dalam ruangan chat box. Terima kasih. Kami minta maaf kerana kami tak sempat masa untuk menjawab ke semua soalan. Dan akhir sekali, para hadirin, sebelum kita menutup webinar kita pada hari ini, diharapkan semua peserta dapat membuka kamera masing-masing untuk sesi fotografi. So sekarang kita nak ambil gambar dulu sebelum akhir ini. So semua orang boleh diminta untuk membuka. Okay. Okay, kita tunggu je. Okay, saya akan ambil gambar ya. Kita tunggu yang lain untuk membuka kamera sekejap. Okay, saya ambil gambar. 1, 2, 3.